Selalunya, bila seorang pemain bintang tu datang ke satu-satu kelab, mestilah dia ni akan dicarang-canang untuk menjadi seorang star player dekat satu pasukan tu. Ialah sebab pasukan tu beli dengan harga yang mahal. Tapi lain pula cerita dekat pasukan Manchester United yang banyak merosakkan player-player bintang. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So hari ni kan, aku tertarik dengan satu komen dekat video semalam, iaitu dia mencadangkan untuk aku senaraikan pemain-pemain bintang yang Manchester United telah gagalkan. Kita boleh kata pemain bintang yang dirosakkan oleh pasukan Manchester United. Memanglah kegagalan seorang player tu bergantung kepada diri dia sendiri, tetapi kelab pun memainkan peranan disebabkan persekitaran kepada pemain tu untuk bagi pemain tu untuk adapt dalam pasukan. So bila pemain tu tak dapat adapt dalam pasukan, dia akan membuatkan player tu boleh gagal. So tak mau cakap banyak, kita nak senaraikan 5 pemain yang dirosakkan oleh pasukan Manchester United. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku nak senaraikan 5 pemain yang betul-betul dirosakkan oleh pasukan MU. Nombor 5 adalah Romelu Lukaku yang dibeli daripada pasukan Everton. Romelu Lukaku dibeli daripada pasukan Everton pada musim 2016-2017 dengan harga 84.7 juta euro. Satu signing yang sangat mahal. Waktu tu kalau hampa nak tahu, Zlatan Ibrahimovic masih lagi ada dekat Manchester United, dan sebelum tu Pogba yang main lagi awal daripada Lukaku dekat pasukan MU. Dia ni berkawan baik dengan Lukaku. So dalam satu story, Lukaku bagi tahu dekat Pogba yang dia akan datang ke pasukan Manchester United. Sebelum Lukaku main dekat Manchester United, Lukaku ni dikenali sebagai antara predator yang paling hangat dalam EPL. 3 musim dia dekat EPL bersama Everton lah, dia ni selalu berjaya skor lebih daripada 10 gol untuk pasukan Everton. Musim pertama dia dekat Everton, musim 14-15, dia berjaya skor 10 gol waktu tu. Dan musim 2015-2016, waktu tu dia telah berjaya skor 18 gol untuk pasukan Everton. Dan musim terakhir dia dekat pasukan Everton, yang betul-betul musim peak dia dekat situ, dia telah berjaya skor 25 gol semusim. So memang waktu tu dia ni dah boleh dikatakan star lah. Waktu tu Chelsea pun cuba nak dapatkan dia balik, tapi dia lebih tertarik untuk berpindah ke pasukan Manchester United. Personally bagi aku kan, waktu Lukaku main dekat Manchester United tu, aku sebagai fan Manchester United memang seronok gila lah. Sebab Manchester United dapat seorang tanker yang cukup bagus, berbadan besar, bagus dalam era duel, dan juga laju. Mestilah aku seronok gila. Tapi bila Lukaku main dekat Manchester United, first season dia boleh kata not bad. Dalam EPL dia berjaya skor 16 gol. So tu satu statistik yang cukup bagus lah untuk Lukaku. Tapi musim kedua prestasi Lukaku dah start menurun dah, menjadikan 12 gol daripada 32 game. Lagi-lagi waktu tu prestasi Lukaku ni banyak orang kata pasal first touch dia. Sebab sebelum ni dekat Everton memanglah first touch dia pun teruk juga, tapi tak selalu dipandang lah. Biasalah bila member duduk dekat satu kelab yang orang tak pandang sangat, orang akan nampak benda-benda yang elok je lah dekat dia. Tapi selalu Lukaku ni berjaya cover dia punya lack of first touch dengan goal scoring dia. Tapi dekat Manchester United, dengan first touch dia teruk, lepas tu finishing dia pun semakin tumpul. Dan satu lagi, berat badan dia pun semakin bertambah. Hang boleh tengok awal-awal dia main dekat Manchester United dengan kali terakhir dia tinggalkan pasukan Manchester United, memang beza gila mat. Dan bagi aku, antara faktor utama Lukaku lah ni digelar sebagai seorang striker yang teruk dengan first touch adalah disebabkan kritikal lah dan juga highlight yang dia dapat dekat pasukan Manchester United. Hambalah hang ni seorang football player dekat Manchester United, lepas tu orang terus kutuk-kutuk hang, mestilah dia akan bagi pressure dekat hang. Dan Lukaku lepas tu walaupun dia perform dekat pasukan Inter Milan, dia tetap akan di-highlightkan juga dengan kesilapan-kesilapan dia yang kecil. Sebab aku rasa Lukaku adalah seorang striker yang bagus, tapi bila hang tengok kekurangan-kekurangan dia yang kecil, contohnya macam first touch, lepas tu dia ni selalu gagalkan untuk orang skor. So benda ni lah yang orang highlightkan dekat Lukaku. Tapi season Lukaku dekat Manchester United berakhir selepas dia ni dijual ke pasukan Inter Milan dengan harga 74 juta euro. Aku rasa harga tu boleh kata bagus jugalah untuk pasukan MU walaupun MU rugi. So kita masuk ke nombor 4, player yang paling baru dalam senarai ni, iaitu Jadon Sancho. Jadon Sancho dibeli pada musim lepas lah, musim 2021-2022. Dan kalau hampa nak tahu, Manchester United under Ole dah lama dah target Sancho ni daripada Dortmund. Bermusim-musim cuba dapatkan Sancho, tak dapat-dapat juga. Tapi musim lepas Manchester United berjaya dapatkan Jadon Sancho dengan harga 85 juta euro. Sebenarnya bisnes ni boleh dikatakan bagus tau, sebab awal-awal pasukan Dortmund minta lebih daripada 100 juta euro, tapi Manchester United berjaya dapatkan dengan harga bawah daripada 100 juta. Waktu tu boleh dikatakan Manchester United melakukan satu bisnes transfer yang bagus lah, sebab berjaya dapatkan player tu dengan harga yang lagi rendah daripada permintaan dekat kelab tu. Dan Jadon Sancho pun kalau hampa nak tahu, musim lepas dia ni cuba minta nombor 7 sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo. Tapi itulah, aku rasa kesian jugalah dekat Sancho ni kan. Dia adalah signing termahal MU musim lepas, tapi selepas kedatangan CR dekat Manchester United, transfer dia ni orang tak pandang langsung, sebab orang akan highlightkan CR dekat situ. So musim lepas aku boleh kata disaster lah untuk Jadon Sancho. First 7 game dia tak ada gol, tak ada assist, sampailah dia ni kena troll 007 James Bond. Kesian mat.
Modric pun ada assist tau. Kalau kita nak tengok musim lepas dengan musim sebelum tu dekat pasukan Dortmund musim lepas dia telah berjaya skor 3 gol dan buat 3 assist daripada 29 penampilan. Dan kalau kita nak compare dekat Dortmund, daripada hanya 26 penampilan, dia telah berjaya skor 8 gol dan juga buat 11 assist untuk pasukan Dortmund. Dan aku rasa sayang gila lah sebab Jadon Sancho ni adalah antara bakat yang paling bagus dekat Dortmund. Tapi bila main dekat pasukan Manchester United, dia ni tak sesuai dengan gameplay pasukan MU, selalu slowkan tempo permainan Manchester United, dan musim ni sempat menyepi sat pergi training dekat Belanda disebabkan kekecewaan dia tak dapat masuk World Cup. Yalah hambai lah, member betul-betul pedor prestasi dia dekat Dortmund untuk main World Cup. Lepas tu tiba-tiba pindah ke Manchester United, je satu musim yang buruk buatkan dia ni tak dipilih oleh Gareth Southgate. So itulah antara sebab dia banyak player takut untuk berpindah sebelum satu tournament besar tau. Banyak pemain yang selalu menangguh perpindahan depa selepas World Cup sebab mereka takut jadi macam ni lah, jadi macam Jadon Sancho memang betul-betul perform setahun sebelum World Cup, lepas tu berpindah ke MU, prestasi buruk, tak dapat masuk World Cup. Dan musim ni walaupun Jadon Sancho masih lagi teruk, tapi prestasi dia boleh kata lagi bagus daripada musim lepas. Musim ni dalam EPL dia telah berjaya skor 6 gol dan juga buat 3 assist. Tapi masih lagi prestasi yang tak boleh digambarkan dengan harga dia bayar oleh pasukan MU tu. Dan lah ni lagi teruk waktu pramusim, Jadon Sancho main training dekat pramusim dalam keadaan berat badan berlebihan. Dan Manchester United lah ni pun dah dengar kata mereka nak offload Jadon Sancho ni dengan harga 40 juta je harga mereka minta. So ni satu lagi star player yang mereka rosakkan. Aku harapkan Jadon Sancho akan berjaya lah dekat masa depan nanti. Tak kira lah dekat MU ke, dekat kelab lain ke, sebab dia adalah seorang pemain yang memang berbakat. Cuma dekat Manchester United nampak dia ni kurang confident. Tapi itulah, kalau nak bagi alasan dia ni kena pressure, aku rasa dia ni antara player dimanjakan dekat pasukan Manchester United tau. Sebab hang tengok Lukaku, Pogba dulu kena bu teruk dengan fan MU. Tapi Jadon Sancho, fan-fan MU tetap bagi sokongan dekat dia. Tapi dia tetap juga tak dapat tunjukkan prestasi dia sebenar. Dan dia adalah pemain kedua dirosakkan oleh pasukan Manchester United dalam senarai ini. Kita tengok nombor 3 pula. Nombor 3 adalah pemain yang paling aku sayang dalam list ni iaitu Donny van de Beek. Donny ini main daripada pasukan Ajax tau. Dia ni pernah tercalon dalam shortlist untuk Ballon tau. Nak kata betapa bagusnya performa dia dekat Dortmund. Dibeli oleh pasukan Manchester United pada 2 musim lepas iaitu musim 2020-2021 dengan harga yang boleh kata murah lah, 39 juta euro. Dan debut dia pun dia berjaya skor lawan dengan pasukan Crystal Palace. Dan kita boleh nampak lah Donny ni boleh masuk dengan MU ni. Tapi saya amat berbeza dengan banyak pemain dalam senarai ni. Banyak pemain dalam senarai ni diberikan peluang untuk bermain. Tapi Donny ni tak pernah diberikan kepercayaan utama oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk berada dalam first team pasukan MU. Dia ni selalu masuk sebagai sub, kadang-kadang tak masuk langsung, kadang-kadang tak duduk dalam list pemain langsung. Dan aku rasa sepanjang Donny dekat pasukan Manchester United, lagi-lagi under Ole, dia ni tak pernah diberikan peluang untuk menyelah dekat pasukan MU. Ialah sebab satu, dia punya position sama dengan Bruno Fernandes. Tapi aku rasa Donny ni adalah pemain yang terlalu bagus untuk jadi backup Bruno. So sayanglah bakat dia ni dipersiapkan dekat pasukan Manchester United. Tapi musim ni under Ten Hag cuba bagi peluang untuk dia main, tapi sayang tiba-tiba injek pula. Mungkinlah dia ni bukan ditakdirkan untuk pasukan MU. Dan dengar kata dia ni adalah antara pemain yang akan di-offloadkan pasukan MU pada musim panas ni. So kita dah cerita top 3, kita nak masuk top 2 pula. Nombor 2 adalah Alexis Sanchez daripada pasukan Arsenal. Masihkah anda ingat Alexis Sanchez bermain piano dengan pasukan Manchester United? Profesional yang belajar main piano, yang perform dekat pentas besar, mesti menangis tengok Alexis Sanchez ni. Member main piano je dapat 500,000 seminggu. Alexis Sanchez adalah antara play star yang Manchester United berjaya dapatkan daripada pasukan rival iaitu pasukan Arsenal. Waktu tu memang seronok gila alamat sebab Alexis Sanchez, pemain yang berbakat dengan pasukan Arsenal, datang ke pasukan Manchester United diberikan nombor 7 dekat situ. Dan Sanchez pun bagi tahu dia memang betul-betul seronok untuk datang ke pasukan Manchester United sebab MU adalah antara kelab favourite dia waktu dia kecil. Tapi aku tak tahulah sebab Sanchez ni dia main kelab mana pun dia bagi tahu kelab tu kelab favourite dia. Nak membongok pun agak-agak lah kan, video orang boleh tengok. Tapi itulah tu kita tolak tepi. Bila Sanchez main dekat Manchester United, dia beritahu dalam satu video interview dia kata dia seronok bila main ke Manchester United. Tapi bila lepas hadiri satu training dekat pasukan MU, dia tengok banyak masalah dalaman pasukan Manchester United yang terpaksa dihadapi. Dan dia rasa memang totally different daripada pasukan Arsenal. So bila dia balik rumah, dia tanya agent dia tanya family dia ada dekat rumah. Dia kata boleh tak aku nak balik ke Arsenal, aku nak cancel kontrak ni. Tapi member 500,000 dah dapat dah tu. Dah boleh beli kereta dah time tu. Dapat duit lepas tu nak balik ke Arsenal pula kan. Tapi Alexis Sanchez adalah antara pemain yang betul-betul dirosakkan oleh pasukan Manchester United. Sampai kita lupa Alexis Sanchez yang betul-betul star dekat pasukan Arsenal. Apa ingat tak Sanchez dekat pasukan Arsenal bukan macam dekat MU? Dan Sanchez berpindah ke pasukan Manchester United waktu Januari tau. Sebelum tu rekod Sanchez dekat pasukan Arsenal not bad juga.
Bukan not bad, memang cukup-cukup bagus. Dalam 3 season berturut-turut dia dekat pasukan Arsenal dia ni selalu berjaya skor lebih daripada 10 gol dalam semusim. Dan musim peak dia bersama pasukan Arsenal adalah musim 16-17, berjaya buat 34 gol contribution untuk pasukan Arsenal hanya dalam EPL, skor 24 gol, 10 assist. Boleh kata dia memang carry pasukan Arsenal lah musim tu. Tapi sayang Arsenal gagal finish dalam top 4, membuatkan Sanchez ni push untuk berpindah daripada pasukan Arsenal. Dan musim 2017-2018, sebelum berpindah ke pasukan Manchester United, waktu first half season dia main 19 game, dia tetap berjaya skor 7 gol dan juga buat 3 assist. Tapi bila main ke Manchester United, aku duk heran dah. Sebab dia dekat pasukan Arsenal, dia suka pakai baju ketat tau. Tiba-tiba dekat MU dia pakai baju longgang pula. Takkan semangat dia dah longgang kot kan, tak macam kat Arsenal. Tengok-tengok betul Mat. First half season dia dekat pasukan MU, dia main 12 game, berjaya skor 2 gol dan juga buat 3 assist sahaja. Untuk seorang pemain berbakat macam Alexis Sanchez, diberikan nombor 7 pula, aku rasa dia ni memang gagal lah dekat pasukan Manchester United. Dan musim 2018-2019, Alexis Sanchez tetap gagal bersama pasukan MU, skor 1 gol je dan buat 3 assist. Total bersama pasukan MU dengan gaji yang diterima RM500,000 seminggu member-member Sanchez pun bagi tahu depa kalau keluar makannya memang Sanchez belanja sebab gaji dia paling tinggi. Itulah sebabnya jangan bagi tahu gaji dekat member hang. Ni kita masuk topik lain pula kan. So Sanchez total penampilan dia bersama pasukan Manchester United dalam EPL just berjaya skor 3 gol dan juga buat 6 assist. Memang boleh dikatakan total gagal bersama pasukan MU. Dan lepas tu Sanchez yang kita kenal dekat pasukan Arsenal dah tak pernah kita jumpa dah lepas tu. Dia ni berpindah ke pasukan Inter Milan dan Lani main dekat Marseille. Tapi dekat Marseille pun prestasi dia dah meningkat dalam musim ni, iaitu dia telah berjaya skor 14 gol dan juga buat 3 assist. Tapi itulah macam biasalah dekat Liga Perancis memang orang tak pandang lah prestasi hang. Lacazette skor 20 lebih pun orang tak pandang. So kita dah tengok sampai top 2. Top 1 mesti hang pada jangka siapa dia. Tak lain tak bukan adalah Paul Pogba. Paul Pogba adalah transfer termahal untuk pasukan Manchester United dalam sejarah. Dan ramai juga mengatakan yang transfer Paul Pogba ni adalah transfer yang merosakkan nilai market dalam bola sepak. Ada yang kata transfer Neymar ke PSG yang merosakkan transfer bola sepak. Tapi ramai juga mengatakan yang transfer Pogba lah yang telah merosakkan market dalam bola sepak. So Pogba main dekat Manchester United dengan harga 105 juta euro. Sebelum Pogba main ke Manchester United, Pogba adalah star player dekat pasukan Juventus. Tiap-tiap musim memang impress bersama pasukan Juventus. Pernah bawa pasukan Juventus marah ke final UCL, tapi kalahlah waktu tu dengan pasukan Barca. Dan selepas berpindah ke Manchester United, musim pertama Pogba boleh dikatakan sangat baguslah. Sebab waktu tu dia bergandingan dengan sangat bagus dengan Zlatan Ibrahimovic. Tapi sayang musim kedua dia dengan Jose Mourinho pula buat perangai, Pogba pula dengan kepala dia sendiri, masing-masing ada ego, lalah kali dua-dua rosak. Jose Mourinho kena pecat dan Zlatan pun bagi tahu yang Pogba ni adalah seorang pemain bagus, tapi dia ni perlu dibimbing. Mungkinlah first season dia bersama pasukan Manchester United, dia ada Zlatan Ibrahimovic yang boleh bimbing dia. Tapi second season walaupun Lukaku main dekat pasukan MU dan Zlatan still ada dalam team, tapi waktu tu hang boleh tengok Pogba ni tak ada siapa yang boleh jadi sandaran untuk dia. Kalau hang tengok bila Pogba main dekat pasukan MU, dia ni selalu dianggap sebagai core dalam pasukan. Aku rasa Pogba ni dia tak boleh jadi core dalam pasukan. Dia tak boleh jadi pemain yang paling ditumpu dalam satu pasukan. Waktu first season bersama pasukan MU, Zlatan lah selalu jadi core untuk pasukan. Tapi second season Lukaku tak boleh bawa benda tu. Pogba lah diberikan tanggungjawab untuk atok dalam pasukan walaupun dia bukan kapten pasukan. Tapi hang tengoklah bila MU kalah je, orang akan kutuk Paul Pogba. Dekat Juventus dulu dia ada player macam Andre Pirlo, ada macam player macam Arturo Vidal yang boleh guide dia. Tapi dekat MU hang tengoklah midfield siapa nak guide dia. Dia seorang yang paling padu dekat situ. So semakin lama dekat pasukan Manchester United, ramai mengatakan Paul Pogba ni toksik dekat pasukan MU. Aku memanglah rasa yang Pogba ni toksik dekat MU. Tapi kalau nak kata dia ni toksik, pasal apa dekat pasukan France dia elok je? Pasal apa dekat pasukan Juventus sebelum ni dia okey je? Mungkin keadaan persekitaran yang membuatkan player-player ada tu toksik. Yalah sebab persekitaran dah toksik, takkan player tu nak diam je. Mungkin Pogba ni dikatakan toksik sebab dia ni cuba melawan persekitaran toksik yang berlaku di sekeliling dia. So itulah aku rasa. Dan selepas berpindah ke Manchester United lah, makin lama prestasi dah makin merosot, kecederaan semakin banyak. Dan lepas tu hang bayanglah dibeli daripada pasukan Juventus dengan harga 100 juta lebih. Lepas tu dilepaskan secara percuma. MU lepaskan Pogba secara percuma 2 kali tau. Waktu first time waktu zaman Ferguson. Lepas tu kali kedua lepas dibeli 1 juta, dilepas pula secara free ke pasukan Juventus. Tapi lepas tu Paul Pogba menjadi seorang pemain yang kerap injet dekat pasukan Juventus. Kita dah tak nampak dah Paul Pogba yang sebelum ni yang betul-betul perform dalam setiap game. So tu sayanglah Pogba antara bakat pemain bola sepak terbesar yang dirosakkan oleh pasukan Manchester United. Apa rasa Pogba yang rosak sebab MU ke ataupun Pogba rosak sebab diri dia sendiri? Dan ada lagi banyak star yang dirosakkan oleh pasukan Manchester United, tapi aku rasa mereka ni bukan total rosak lah.
Contoh macam Angel Di Maria, dia main dekat MU walaupun dia ni rosak dekat MU, tapi bila main dekat PSG dia boleh perform pula. Antara pemain lain macam Henrik Mkhitaryan datang ke pasukan Manchester United sebelum tu dapat anugerah pemain terbaik semusim dalam Bundesliga tau. Tapi bila main ke MU, first season dia perform, second season dia flop. Dan ada lagi contoh pemain macam Memphis Depay. Memphis Depay ni aku rasa bukan salah MU lah, sebab waktu tu kita dapat nampak dia ni boleh kata culture shock lah bila main dekat MU. So itulah 5 pemain lah yang aku rasa pemain star yang Manchester United telah rosakkan karier mereka. Hampa rasa ada lagi tak pemain yang layak duduk dalam senarai ni? Aku nak letak Maguire ni bukan star walaupun dia ni mahal. Tapi itulah, kalau hampa nak letak pun ikut suka hampa lah kan. Dan kita dah start video podcast dah insyaAllah setiap hari Sabtu. Hampa boleh tengok dekat channel Pala Bola Studio pada pukul 8 malam. Dan insyaAllah minggu ni pun kita ada podcast yang baru. Dan kalau hampa nak tengok video podcast pada Sabtu lepas, hampa boleh tekan link dekat description kat bawah. Kita juga ada channel Pala Bola News. Hampa boleh juga tekan link dekat description kat bawah juga, okey? Semua dekat bawah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.